Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada petang ini dengan kita membaca selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al-arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni uqaddimu ilayka baina yadayya kulla nafsin wa lamhatin wa lahzatin wa khataratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawat wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kana
أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلما وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والبحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف ننجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين والفهم واللهم أعغننا بعلمي وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدي وإليه يرجع الأمور كله فافتح يا حليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرة الدنيا والآخرة وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita keizinannya untuk dapat sama-sama kita pada petang ini dalam mengikuti pengajian Fardu Aid, yang di mana kita sedang membicarakan daripada solat fardu Jumaat. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kita semalam kita telah membicarakan daripada beberapa hal mengenai solat Jumaat. Antaranya kita telah mengatakan bahawa syarat sahnya salat Jumaat itu hendaklah dia di dalam waktu zuhur dan kemudian di dalam perkampungan, tak boleh di tengah padang pasir atau tempat yang jauh daripada orang ramai. Dan demikian juga hendaklah solat Jumaat itu dihadiri oleh 40 orang lelaki yang baligh, yang berakal dan yang mustautin, iaitu orang kampung asal, bukanlah orang musafir ataupun orang yang mendatang. Dan demikianlah kita telah mengatakan syarat Jumaat itu mestilah
tidak ada masjid yang bersama-sama solat Jumaat dalam satu tempat lebih daripada satu masjid. Melainkan keadaan darurat saja. Seperti kita di bandar sekarang ini, kadang-kala satu masjid tak boleh menampung semua orang. Jadi dengan itu diberikanlah kelonggaran. Bolehlah berada beberapa masjid di dalam satu kawasan. Dan juga kita telah mengatakan syarat sah Jumaat itu mesti didahului dengan 2 khutbah. Dan khutbah pun ada rukun-rukunnya yang telah kita sebutkan. Dan hendaklah sekurang-kurangnya orang yang salat Jumaat mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Bersama dengan imam satu paling kurang. Maknanya dia sampai-sampai imam di rakaat yang kedua. Maka dah dapat 1 rakaat. Kemudian lepas imam beri salam, maka dia sambung lagi 1 rakaat. Jadi 2 rakaat. Tapi kalau dia sampai imam sudah selesai rakaat kedua, masuk tahiyat akhir, ataupun imam sudah i'tidal, maknanya dia tak dapat 2 rakaat, tak dapat 1 rakaat pun dengan imam, maka setelah imam beri salam, maka dia wajiblah gantikan dengan 4 rakaat, iaitulah salat fardu zuhur. Niatnya niat Jumaat, tapi praktikalnya ialah salat zuhur. Begitulah dia dalam masalah kita menunaikan ibadat solat Jumaat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita dah mengatakan bahawa solat Jumaat itu didatangi kita mendatangi solat Jumaat dengan kita katakan adab-adabnya. Nah, kita telah sebutkan daripada adab-adab untuk kita orang lelaki secara khusus dan juga orang perempuan yang di mana kalau dia nak pergi menunaikan solat Jumaat di tempat kampungnya ataupun di mana yang dia nak pergi, ya. Seperti kalau kita di Mekah, di Madinah, ya, kadang-kadang orang perempuan pun pergi solat Jumaat. Jadi mengikut adab-adab yang telah pun kita sebutkan. Apakah adab-adabnya yang kita telah sebutkan tentang orang nak pergi solat Jumaat? Ya, kita telah mengatakan pertama sekali hendaklah dia mandi, bersihkan diri dan mandi untuk nak dia pergi solat Jumaat dan niatkan ke mandi sunat Jumaat. Dan hendaklah dia merapikan, bersihkan tubuh badan dia. Kalau orang lelaki, pendekkan misai, potong bulu ketiak, bulu ari-ari dia, dan juga potong kuku, ya. Dan demikian juga memakai pakaian yang warna putih. Itu yang paling afdal sekali, pakai pakaian warna putih. Imam dia pakai jubah ataupun pakai baju Melayu atau baju kemeja tapi yang berwarna putih. Dan memakai wangi-wangian minyak atar, ya. Minyak atar yang paling bagus sekali, minyak atar yang mahal lah. Minyak atar oud atau minyak atar misk, ya. Yang itu yang dinamakan dia minyak atar yang paling baik. Tapi kalau orang perempuan, dia tak boleh pakai minyak atar sambil nak pergi ke masjid kerana takut jadi fitnah. Jadi ini hanya untuk orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan sudah berada dalam masjid, di dalam kawasan petak orang perempuan sahaja, nak duduk dalam masjid tu mungkin dalam 1 jam, ya, atau setengah jam, dia pakailah culik sikit minyak atar untuk hilangkan bau badan dia. Itu harus. Sekira-kira kalau dia sudah keluar daripada masjid, bau minyak atar pun sudah tidak ada lagi. Dan demikian juga dia disunatkan membaca suratul kahfi. Surah kahfi lebih kurang kita kata dalam juz yang ke-15 ada 100 ayat lebih. Dan surah ini merupakan surah yang sangat baik. Sesiapa yang baca suratul kahfi, antara dia dengan Kaabah, Allah jadikan nur cahaya sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Itu kelebihannya orang baca suratul kahfi. Bagus ini baca pagi Jumaat. Tak dapat pagi Jumaat, malam Jumaat pun boleh. Apa-apa kelebihan pagi hari Jumaat, dia didapatkan juga pada malam Jumaat. Jadi kalau malam Jumaat tu kita nak baca pun bagus. Baik juga kalau dibacakan 2 kali, 3 kali. Malam baca sekali, siang hari baca sekali, petang baca sekali lagi. Banyaknya ustaz. Memang ada kelebihannya, ya. Lebih-lebih lagi kalau kita amalkan 10 ayat akhir daripada suratul kahfi tiap-tiap hari itu baca. Antara kelebihannya, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada terjatuh pada fitnah Dajjal. Dajjal ni ialah satu makhluk, iaitu manusia, tetapi dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan Allah berikan dia kekuasaan seperti Tuhan. Boleh turunkan hujan, boleh hidupkan orang mati, tapi itu semua merupakan sebagai dugaan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman di akhir zaman. Tapi siapa yang membaca 10 ayat akhir surah kahfi, ataupun 10 ayat awal surah kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal tersebut. Dan demikianlah juga kita telah sampai membicarakan tentang perkara yang ke-6 daripada
perkara sunat-sunat persediaan kita untuk solat hari Jumaat. Apa dia? Yang keenam, seperti mana yang telah kita sebutkan daripada kitab Fiqhul Ibadat yang telah ditulis oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, yang daripada gurunya iaitu Habib Zain bin Samit. Kedua-dua mereka semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan diberkati ilmu mereka dan dirahmati akan kedua-dua mereka dan dipanjangkan umur, dan demikian juga diberkatkan ilmu mereka kepada kita. Kepada kedua mereka kita hadiahkan Fatihah dengan surah tu dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keenam daripada sunat-sunat daripada hari Jumaat ialah memperbanyakkan baca selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan baca selawat pada malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat. Dan ukuran paling sedikit kita baca selawat ialah sebanyak 300 kali. Itu ukuran yang paling sedikit. Bahkan yang kalau boleh lebih lagi pada 300 ya. Tapi sekurang-kurangnya 300 kali. Jadi kita usahakanlah untuk kita baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni dia tak ada satu kita kata lafaz yang tertentu. Ya, tak ada. Apa-apa yang kita mudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala ali washabihi wasallim, semua boleh ya. Dan demikianlah kita amalkan. Sebenarnya membaca selawat pada hari Jumaat ni memang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, paling baiknya hari bagi kamu adalah hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah bacaan selawat kepadaku di hari tersebut. Kerana sesungguhnya selawat kamu akan dihadapkan kepadaku. Para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau dapat melihat selawat kami sedangkan engkau telah meninggal dunia dan badan engkau pun telah dimakan oleh tanah?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para anbiya, para nabi-nabi." Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i. Jadi daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kita tentang memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Dan keduanya, selawat itu akan dibawa pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi akan tahu siapa yang baca selawat, nama dia siapa dan bin bapa dia pun siapa, semua Nabi tahu. Subhanallah. Seperti kita kata dalam komputer lah, ya, semua set dah keluar nama dia dengan nama bapa dia sekali. Itu kelebihannya kita baca selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Kalau pada hari-hari lain, maka kita punya selawat akan dibawa oleh malaikat. Malaikat akan bawa pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pada hari Jumaat dan malam Jumaat, selawat kita akan terus direct kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila Nabi kata selawat itu dibawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tahu siapa yang baca dan sebagainya, sahabat pun merasa bingung. Ya Rasulullah, kalau kau dah meninggal, kau dah wafat, jasad kau dah jadi tanah, dah dimakan tanah, macam mana pula nak dibawa depan kau lagi? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, Allah mengharamkan tanah untuk makan jasad para nabi. Jadi para nabi ni jasadnya tak hancur. Semacam mana dia dikebumikan, macam itulah jasad dia. Dia kekalkan dia. Itu kemuliaannya para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ke kota Madinah Munawwarah, apabila kita memberi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan beri salam pada kubur Nabi, kita bukan beri salam pada maqam Nabi, tapi kita benar-benar memberi salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia berada di situ. Ustaz, Nabi dah wafat. Benar, Nabi dah wafat. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, sesiapa yang beri salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan roh kepada jasadku dan aku akan menjawab salamnya. Soalan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam. Bila Nabi jawab salam? Setiap kali orang beri salam pada Nabi, Nabi jawab. Jadi maknanya orang beri salam pada Nabi,
Bukan hanya pada waktu pagi, bukan hanya pada waktu petang. Setiap detik, setiap saat orang memberi selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambarkan sekarang kita salat asar. Nanti orang yang di sebelah Sumatera pula salat asar. Nanti orang sebelah di India pula salat asar. Nanti orang di sebelah negara Arab pula salat asar. Nanti orang sebelah Afrika. Terus menerus berputar dunia ini, manusia kan ada yang mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya-Allah. Jadi setiap detik Nabi menjawab salam, arti roh Nabi dikembalikan dalam jasadnya dan Nabi menjawab salam. Subhanallah, begitulah dia tuan-tuan. Al-anbiya ahya'un fi quburihim. Para Nabi itu hidup dalam kuburnya. Dan demikian pula bila kita beri selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan untuk kita pula. Masya-Allah tabarakallah. Begitulah untungnya orang yang membanyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni merupakan salah satu wasilah atau jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir zaman banyak kita masalah-masalah. Nah, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah? Antaranya ialah dengan kita memperbanyakkan selawat atas Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbanyakkanlah membaca selawat kepadaku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Maka barang siapa yang berselawat padaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kita selawat pada Nabi 1 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala selawat atas kita 10 kali. Masya Allah. Allah balas kita 10 kali. Macam mana pula selawat Allah tu? Selawat Allah kepada kita artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. 10 rahmat Allah dikurniakan pada kita dengan kita ucapkan sekali selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita ucapkan 10 kali selawat, Allah Ta'ala akan rahmatkan kepada kita 100 kali. 10 kali ganda. Kalau kita ucapkan selawat pada Nabi 100 kali, Allah akan selawat atas kita 1000 kali. Kalau kita selawat pada Nabi SAW 1000 kali, Allah haramkan tubuh badan kita dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang kau lepaskan dari neraka-Mu dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya, berbanyakkanlah selawat. Kalau boleh jangan kita tunggu hari Jumaat lah. Ya, setiap hari jadikan rutin kita untuk kita banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang perempuan wanita solehah yang di mana beliau ini meninggal dunia, dan beliau ini termasuk pada wanita yang memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana setelah dia dikebumikan dan kemudian setelah keluarganya pun pulang, maka dia pun tunggulah malaikat Munkar Nakir untuk nak soal jawab. Ditunggu tak datang-datang. Kemudian maka apabila dia gerakkan kaki dia pun boleh bergerak. Dan kemudian apabila kaki dia pun bergerak, kemudian dia boleh bangun. Dan kemudian dia boleh jalan pula. Dan tembok yang ada kiri kanan dia pun sudah runtuh. Dan dia boleh jalan sampai satu kebun yang cantik sekali. Kemudian dia pun jumpalah wanita-wanita yang cantik-cantik itu. Iaitulah bidadari. Dia pun berkata, mana dia Munkar Nakir? Aku tunggu dia lama tak datang-datang. Maka bidadari pun berkatalah, sebenarnya engkau ni sudah ada dalam kebun syurga. Malaikat Munkar Nakir tak datang dah tanya engkau. Kerana engkau ni daripada golongan orang yang banyak berselawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, ya? Untung betul lah, ya, orang yang menjadikan selawat itu amalannya hari-harian, ya. Jadi kita pun banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda lagi, perbanyakkanlah membaca selawat padaku pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkan membaca selawat padaku, sesungguhnya selawat kamu kepadaku sebagai penghapus dosa-dosa kamu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak baca kelebihan selawat ni memang tak habis. Alim-alim ulama sampai membuat buku
Bukan 1-2 jilid, berjilid-jilid. Hanya nak bicarakan tentang kelebihan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mereka yang ingin mengetahui akan kelebihan selawat dan juga keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Sabtu dan hari Ahad saya ada memimpin kuliah keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jam 9 malam setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Silakanlah ikuti ya. Dan antara lagi sunatnya untuk hari Jumaat ialah mendengarkan khutbah bagi yang mendengar suara yang sang khatib khutbah. Itu bila kita sampai ke masjid, kita dengar khutbah. Bukan kita sibuk dengan handphone kita. Bukan kita sibuk dengan tengok orang sana, tengok orang sini. Dan bukan juga kita sibuk dengan tasbih kita. Pegang tasbih pun jangan. Kenapa? Kerana kita nak tumpukan perhatian kita pada khutbah. Jadi kalau kita duduk di angle sebelah kanan atau sebelah kiri, kita nak memandang khatib tak nampak, kita pusing badan kita memandang pada khatib. Kerana memang disuruh untuk kita dalam masa kita mendengar khutbah, melihat kepada khatib yang berkhutbah. Itu memang disuruh. Sebab kalau kita pandang tembok saya, kita mengantuk, kita tidur. Jangan tidur pula. Ya, maaflah tuan-tuan. Banyak orang bila datang masjid sehari Jumaat, waktulah imam berkhutbah, itulah waktu dia tengah tidur. Allah, rugi tuan-tuan ya. Jadi dengarkan khutbah tu baik-baik. Dan jangan bercakap-cakap. Walaupun kawan sedang sibuk dengan handphone sebelah, kita jangan kata, hey, diam. Jangan kita cakap diam sekalipun dengan dia. Kerana apabila kita kata diam, maka kita pahala Jumaat pun hilang. Allah, rugi kita. Habis ustaz dia bercakap, biarkan dia. Kita jangan signal pun jangan. Kita perhatikan kita kepada khutbah. Itu masing-masing lah. Sebab tu sebelum khutbah tu, kadang Bilal beri pesanan daripada sepotong hadis, jangan kamu bercakap-cakap dalam masa khatib berkhutbah, maka siapa yang berkata pada kawannya diam, maka sia-sialah Jumaat dia. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalaulah kita tak dengar khutbah tu, kenapa? Kerana mungkin mikrofon mati atau suara imam tu halus sangat tak dengar. Bolehlah kita berzikir, kita sambil nak duduk tak dengar apa-apa, kita berzikir. Tak apalah. Tapi kalau kita dengar suara imam tu khutbah, maka hendaklah kita perhatikan akan bacaan khutbah itu. Dan disunatkan ketika masuk masjid untuk solat tahiyatul masjid. Itu memanglah ya. Kita bila masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. 2 rakaat, qul ya, qul huwa. Tak apa, ringan. Tapi yang lebih afdal lagi, kita solat tahiyatul masjid 4 rakaat. 4 rakaat di mana kita baca lepas pada setiap Fatihah rakaat yang pertama sampai ke-4, kita baca qul wallahu ahad 50 kali. Jadi kalau 4 rakaat sudah jadi berapa? Sudah jadi 200 kali. Kenapa ustaz? Ini ada kelebihannya. Ya, iaitu siapa yang sembahyang sunat tahiyatul masjid pada hari Jumaat, iaitu masuk hari Jumaat, masuk masjid salat Jumaat, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Dengan satu salam. Dengan satu salam 4 rakaat. Jadi pada rakaat kedua dia tak ada tahiyat awal, tak ada. Dia terus masuk rakaat ketiga. Dan kemudian setiap rakaat lepas Fatihah dia baca 50 kali qul wallahu ahad. Jadi apakah kelebihan dia? Kelebihan dia sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah dan juga dalam Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan melihat tempatnya di syurga atau terlihat untuknya. Masya Allah. Orang yang amalkan ini, insya-Allah bila dia nak meninggal dunia, akan dibukakan dia pintu syurga. Dia akan dilihatkan, inilah tempat engkau akan kembali. Gambarkan, di saat dia sedang nak meninggal dunia dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesedihan, kebimbangan, dibukakan pintu syurga. Apa jadi? Senyumlah, gembiralah. Alhamdulillah. Syurga bukan macam dunia tuan-tuan. Maaf tuan-tuan, habuk syurga, dunia ni habuk syurga pun tak ada, habuk pun tak ada. Itulah syurga, luar biasa sekali. Tapi siapa yang dapat? Itulah orang yang amalkan. Amalkanlah. Kalau kita ada rezeki, masa ada ya. Lebih-lebih lagi orang yang dah pencen, dah tak ada kerja, datang awal sikit pergi masjid.
Atau ada kerja tapi diusahakan. Berapa lama tu Ustaz? Tak lama lah. Kalau orang dah biasa tu, kalau yang baru-baru tu mungkin dalam 20 minit dah. Satu rakaat tu mungkin 5 minit. Nak baca 50 kali Qul Huwallahu Ahad. Tapi kalau orang dah biasa, mungkin 15 minit dah boleh habis. Tapi yang kelang kabut sangat ya. Kita pun nak baca tu biar betul baca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Tapi dengan baca bismillah lah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Kelebihannya orang yang solat Tahiyatul Masjid 4 rakaat pada hari Jumaat. Tetapi kalau yang bagus juga, iaitu dia datang sembahyang sunat Tahiyatul Masjid 2 rakaat yang ringan. Yang ringan, kuliah kulhu. Lepas tu dia buat lagi Tahiyatul Masjid 4 rakaat pula dengan cara yang telah disebutkan tadi ya. Dan yang ke-10 daripada sunat-sunatnya pada hari Jumaat kita ini ialah kita bersegera pergi menghadiri solat Jumaat daripada pagi hari lagi agar mendapatkan pahala yang lebih. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat kemudian menghadiri solat Jumaat pada jam pertama, pada saat pertama, maka dia akan mendapat pahala seperti dia bersedekah 1 unta. Dan barang siapa yang menghadiri salat Jumaat pada jam yang kedua, maka dia akan dapat pahala seperti bersedekah 1 lembu. Dan barang siapa yang menghadiri salat Jumaat pada jam yang ketiga, maka dia akan dapat pahala seperti dia bersedekah 1 ekor kambing. Dan kalau dia datang pula menghadiri salat Jumaat pada jam yang keempat, dia akan dapat pahala sepertilah dia bersedekah 1 ekor ayam. Kecil sikit lah. Ya. Kalaulah dia datang pada jam yang kelima pula, makin lambat lagi, maka dia dapat pahala seperti bersedekah sebutir telur. Dapat telur je lah. Apa nak buat? Kau dah lambat sangat. Itu pun jam kelima. Dan jika imam sudah mula khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam dah naik khutbah dah. Maka masa itu malaikat-malaikat pun dah tutup buku daftar dia dan kemudian malaikat pun terus duduk kat depan mimbar. Habis siapa yang masuk lagi kemudian tak dapat apa-apa kelebihan. Itulah tuan-tuan ya. Jadi kita nak datang kau boleh lagi cepat. Apa maksudnya saat yang pertama, saat yang kedua ni? Jam pukul berapa tu? Adakah dia orang pertama, orang kedua? Bukan. Dia kira pada masa yang pertama. Jadi alim-alim ulama ada beberapa pendapat dalam menetapkan masa yang pertama. Permulaan masa yang pertama tu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah pada mula terbitnya fajar. Terbit fajar? Subuh? Dia pergi subuh kat masjid tu, dia tunggulah sampai waktu solat Jumaat. Wow! Lamanya. Itu mungkin tak ada orang sanggup. Kalau ada orang pergi sembahyang subuh pun, mungkin dah balik. Yalah, ini masing-masing lah siapa yang nak dapatkan. Tapi ada juga di antara ulama mazhab Syafi'i kata, tidak, bukan untuk masuk subuh. Apabila sudah terbit matahari. Dah sembahyang subuh lah. Mungkin sembahyang subuh kat rumah ke kat masjid ke. Tapi bila dah terbit matahari, itulah dikirakan saat yang pertama. Kemudian ada pula yang mengatakan saat yang penghabisan sekali, iaitu saat yang pertama tu, dan menurut sebagian ulama yang lain, dia dimulai setelah masuknya azan zuhur. Azan zuhur? Azan zuhur, imam belum khutbah lagi. Itu baru kira saat pertama. Wallahu alam. Pokoknya sini lagi cepat, lagi segera kita dah pergi masjid. Dan bila lagi segera kita pergi, kita dapat saf yang depan. Dan lagi bagus lagi, saf yang belah kanan imam. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal, saf kanan yang pertama. Itu untuk orang lelaki lah. Kalau tak dapat saf yang belah kanan yang pertama, saf pertama yang sebelah kiri. Kemudian berikut saf kedua, saf ketiga, sebagainya. Kita rebutlah tempat saf yang pertama tu yang paling afdal sekali. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau dapat kita datang awal. Tapi kalau imam sudah mula khutbah, dah tutup buku. Maknanya malaikat dah tak catat dah. Dah tak ada lagi dah rekod. Jadi kau datang tu dapat pahala Jumaat saja. Tak dapat kelebihan yang disebutkan tadi. Faedah. Bersegera datang salat Jumaat itu sunat. Melainkan hanya untuk 2 masalah tak sunat. Apa pula yang tak sunat ni? Untuk sang khatib yang nak khutbah, maka yang lebih afdal dia datang ke masjid ketika khutbah akan bermula. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi kalau khatib Jumaat, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan.
Apabila semua dah siap dalam masjid, dah kita kata bersiap sedia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk masjid, terus Nabi naik ke mimbar khutbah. Ustaz, Nabi tak sembahyang atas masjid. Mungkin Nabi sembahyang kat tepi satu corner, kemudian Nabi terus naik ke mimbar, naik khutbah. Jadi itulah dia tuan-tuan yang paling afdal. Tapi kita tak boleh buat macam tu sekarang. Kalau zaman sekarang, jawatan kuasa masjid ni, dia dah booking satu ustaz untuk khutbah. Ustaz ni tak datang setengah jam lagi nak Jumat, dia dah susah hati. Ustaz ni tak datang lagi 10 minit nak azan Jumat, dia dah susah hati. Datang ke tak datang ustaz ni? Yelah, ni orang ramai kan. Jadi taklah, kita tak boleh buat macam tu lah ya. Kalau orang yang rumah imam tu kat sebelah masjid, okey lah. Macam orang Nabi lah. Rumah Nabi sebelah masjid. Nabi ada kat rumah, nanti sekejap dia datang. Okey, tak apa. Tapi kalau kita yang datang pada jauh, janganlah ya. Nanti jawatan kuasa lemah jantung pula. Maaf ya. Dan tidak sunat bersegera ke masjid hari Jumaat untuk orang yang berpenyakit daimul hadas. Apa tu daimul hadas? Senantiasa dia dalam hadas. Sentiasa dalam hadas tu, mana sentiasa dalam dia tu, maaf kata, air kencing dia titis-titis, itu salah sel baul. Ataupun kalau sekiranya dia penyakit kentut-kentut, ya, itu orang yang angin dia. Jadi dia tak boleh datang ke masjid nak solat, melainkan setelah masuk waktu, dan masuk waktu baru dia boleh wuduk. Itu syaratnya orang yang daimul hadas. Orang daimul hadas yang berpenyakit ini, dia tak boleh wuduk sebelum masuk waktu. Habis ustaz dia dah miss lah, tak dapat datang awal. Apa nak buat? Itu bahagian dia. Tapi insya-Allah lah dia dapat pahala juga kerana disabar dengan ujian Allah. Dan disunatkan pada hari Jumaat itu memperbanyakkan doa pada waktu ijabah. Waktu yang sangat mustajab doa. Untuk kita mendapatkan waktu sangat mustajab doa itu, alim-alim ulama ada berbeza pendapat. Memang ada hadis Nabi menyebutkan tak seseorang berdoa pada hari Jumaat pada satu waktu itu, melainkan dikabulkan doa dia. Ada yang mengatakan iaitu daripada mula sang khatib duduk di atas mimbar sampailah dia memberi salam solat Jumaat. Ya, maknanya panjanglah masa. Dalam masa-masa itu bolehlah kita doa. Tapi waktu imam sedang khutbah tak boleh kita doa lah. Kita kena dengar imam tengah duduk ataupun imam tengah jalan nak pergi ke tempat nak solat ya. Masa-masa tu semua kita boleh doa. Dan ada pula yang mengatakan daripada mula terbit fajar pada hari Jumaat sampailah ya, kita kata selesainya, kita kata sampai terbit matahari. Pada hari Jumaat sembahyang subuh sampailah terbit matahari. Dan ada pula yang mengatakan iaitu setelah solat asar sampailah maghrib. Lepas asar hari Jumaat ini jangan kita banyak buang masa yang sia-sia. Kita banyakkan selawat dan juga banyakkan zikir dan banyakkan doa. Dan dalam kelebihan lepas asar hari Jumaat, siapa yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 80 kali lepas asar hari Jumaat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia 80 tahun. Kalau umur dia tak sampai 80 tahun, maka lebihan itu akan diberikan kepada kaum keluarganya. Ya, dia umur 60 tahun dah meninggal pula. Jadi ada lagi ekstra 20 tahun. Dibagi-bagikan kepada anak isteri dia. Kalau dapat tiap-tiap minggu, wow, lagi banyak lagi. Itu kelebihannya lah. Kalau sekira orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas asar hari Jumaat 80 kali. Kalau boleh kita lebih lagi daripada 80. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Itulah persediaan kita untuk hari Jumaat, sunat-sunat hari Jumaat. Nah, ada pula yang disebutkan zikir-zikir setelah solat Jumaat. Zikir-zikir ni banyaklah tuan-tuan ya. Cuma saya bacakan sepintas lalu saja ya. Yang pertama, selepas daripada Nabi Assalamualaikum tu salat Jumaat, kaki dia yang diletakkan kaki kiri bawah kaki kanan tu sedang orang kata ditekankan atas bumi menghadap kiblat. Jangan dibuka lagi kaki itu, tapi dia baca Fatihah 7 kali, Qul Huwallahu Ahad 7 kali, dan Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali, dan Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Fatihah, Qul Hu, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Setiap satu 7. Ini kalau orang yang tak ada kerja boleh lah ya.
Kalau orang yang ada kerja, nak pergi ke pejabat, kelang kabut, masa Jumaat pun dah lambat, apa nak buat ya? Tapi kalau orang yang tak ada kerja, bagus dia buat. Apa kelebihannya? Diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dan diberikan pahala sebanyak hamba Allah yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Sebanyak mana orang beriman, sebanyak itulah pahala dia. Jadi kalau orang Islam sekarang di dunia ni ada 1.5 billion, 1.5 billion pahala dia dapat. Subhanallah. Fatihah 7, Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Berbenar. Semua setiap satu 777. Itulah dia tuan-tuan ya. Dan demikian pula dia membaca doa. Doa ni dibacanya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika, kayakanlah aku dengan halalmu daripada jangan sampai daripada elakkan daripada yang haram, dan kayakanlah aku dengan ketaatan padamu dan bukan bermaksiat padamu, dan kayakanlah aku dengan kurnianmu bukan daripada orang yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, sesiapa yang dalam satu riwayat, siapa yang mengamalkan setiap hari Jumaat doa ini, maka akan Allah Ta'ala berikan dia kekayaan kepada makhluknya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah kayakan dia, Allah murahkan rezeki dia. Siapa yang selalu susah-susah rezeki kan, lepas solat Jumaat, dia bacalah ini amal ni. Dia boleh pilih lah. Ni ada beberapa pilihan ya. Ada yang tadi yang awal tu nombor 1. Kalau tak mau buat tu panjang sangat, baca doa ini. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id. Ini pun doa ni mudah juga ya. Dan demikian pula dia kalau boleh dia baca pula doa yang berikutnya lepas solat Jumaat sebanyak 7 kali. Ya Kafi ya Mughni ya Fattahu ya Razzaq. Wahai Tuhan yang mencukupi, wahai Tuhan yang mengkayakan, wahai Tuhan yang membuka, wahai Tuhan yang memberi rezeki. Ini semua dibaca 7 kali. Dan ini akan dimurahkan rezeki. Dan begitu pula, siapa yang sanggup, dibaca lagi 100 kali Subhanallahil Azim wa bihamdih. Dalam riwayat Ibnu Abbas memberitakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah selesai salat Jumaat baca Subhanallah al-Azim wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengampuni 100,000 dosanya, dan untuk kedua orang tuanya 24,000 dosanya diampunkan. Subhanallah. Ini kelebihan kalau kita baca Subhanallah Azim wa bihamdih 100 kali lepas salat Jumaat. Wah Ustaz, banyaknya. Mana Ustaz kita nak ingat ni? Jangan bimbang tuan-tuan. Apa yang saya baca ni sekarang, saya sudah fotokopi dan saya sudah masukkan dalam FB saya. FB TM for Travel. Tuan-tuan ikuti saya punya rancangan ni dalam FB kan. Nanti tuan-tuan tengok. Dalam situ sudah saya letakkan ya. Dan demikian juga dianjurkan untuk membaca doa berikut ini setelah solat Jumaat sebanyak 70 kali. Doa apa tu? Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalikan haramik. Pendek doa dia. Ya Allah, kayakan aku dengan kurnianmu bukan selain daripadamu, dan kurniakan dan kayakan aku dengan halalmu bukan daripada haramnya. Masya Allah. Dalam Anas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa baca ini 70 kali lepas salat Jumaat, maka tidak akan berlalu baginya 2 Jumaat, melainkan akan Allah jadikan dia kaya. Tak payah tunggu Jumaat depan. Ya Allah akan kayakan dia. Masya Allah. Kayakan tu makna berikan dia kesenangan, kemudahan, murah rezeki. Ya Ustaz, saya susah ni Ustaz. Saya ni baru kena buang kerja ni. Saya ni dalam kesempitan. Amalkan. Ini semua amalan yang Allah Ta'ala beri. Habis Ustaz kita kena solat Jumaat. Yelah. Habis sekarang kena booking. Booking lah cepat-cepat. Habis Ustaz sekarang dah penuh dah slot. Ini slot sekarang dah penuh. Ini 3 minggu ni dia penuh dah. Nanti dia akan buka lagi 3 minggu akan dapat. Kita pun tak tahu apa dia punya rancangan. Mungkin 3 minggu ke depan ini, mungkin dia akan tambahkan lagi. Instead of 50, jadi 100 ke, jadi 200. Allah alam, kita tak tahu. Kita doa saja. Allahumma ya Allah, mudahkanlah masjid-masjid kami dibuka sepenuhnya. Seperti biasa ya Allah. Mudahkanlah kami dapat solat Jumaat dengan sempurna ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan demikian juga amalan lain lagi, iaitu membaca surah Al-Ikhlas 100 kali selepas berselawat pada Nabi SAW 100 kali.
Kemudian baca doa ini pula 70 kali. Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amma siwak. Itulah yang telah saya bacakan tadi ya, demi kelebihan dia. Allah Ta'ala akan berikan kita kekayaan ya. Tak sampai minggu depan dah Allah Ta'ala tunaikan semua hajat-hajat kita. Hajat dunia, hajat akhirat. Iaitu hajat dunia sebanyak 30 hajat, sebanyak 70 hajat akhirat Allah Ta'ala tunaikan. Kenapa akhirat terlebih? Kerana akhirat tu lama, bahkan selama-lamanya. Sebab dia akhiratnya lebih banyak lagi hajat kita. Ini jangan kita nampak kita banyak susah kat dunia. Nak hajat tu hajat ni. Tapi akhirat lagi Allah Ta'ala sempurnakan sepenuh-penuhnya. Kerana itulah tempatnya benar-benar kehidupan yang kekal abadi untuk umat yang beriman. Allah, Allah, Allah. Ya. Dan begitulah pula disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Yang di mana bagi riwayat alim ulama mengatakan, selepas daripada pada salat Jumaat, dia amalkan bacaan 5 kali, diulang 5 kali. Apa dia? Iaitu doa Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala narin jahimi Allah fahabli waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdul Wahab bin Sya'rani, seorang wali Allah yang besar. Beliau mengatakan, barang siapa yang istiqamah membaca akan istighfar ini, iaitu ilahilah sebanyak 5 kali lepas solat Jumaat, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam tanpa ada keraguan. Confirm dia mati dalam husnul khatimah. Amin, amin ya Allah. Matikanlah kami semua dalam husnul khatimah, dalam iman pada Engkau ya Allah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Masya Allah. Ulama-ulama kita semua dah ada siap amalan-amalan untuk kita hidup, rezeki kita, ajal kita, mati, semua dah siap dah. Tapi orang-orang yang zaman sekarang ni, alah ustaz, ini mana hadisnya? Ini mana hadisnya? Kadang kita pun susah orang macam ni. Habis apa nak buat? Itu masing-masing lah. Satu ulama besar di Mesir. Beliau membawakan satu riwayat, satu hadis. Kemudian ada orang bertanya, ini riwayat ni daripada siapa ni? Maka ulama ini tahu, dia ni orang bukan ada ilmu pun. Tanya, tapi macam terror pula. Dia pun ceritalah, ini daripada sipulan. Sampailah pada sahabat, sampai Nabi SAW. Kemudian orang tu kata, okey. Dia pun duduk. Kemudian ulama dia pun kata, engkau ni ilmu tak ada, tapi nak tanya orang, macam kau ni hebat sangat. Engkau tahu, nama orang yang kau sebut, sipulan semua, itu semua orang yang jual pasar kat belakang masjid ni. Bukannya rawi hadis, bukan periwayat hadis. Apalah korang ni, maaflah. Nak amal-amal, tak amal sudah, jangan kamu tunjuk macam terror sangat. Maaflah tuan-tuan. Ini mana hadis ni? Ini mana hadis ni? Mana riwayat ini? Padahal ulama kita tuan-tuan, takkan mereka nak bohong dengan kita. Andai kata kalau bukan hadis pun, tapi ada riwayat sandaran daripada sahabat, daripada ulama-ulama yang besar, yang di mana mereka ni orang yang bertakwa pada Allah. Bukan nak mereka-reka, bukan nak mengada-adakan. Andai kata, kalau okey ustaz, itu tak ada hadis. Apakah berdosa? Apakah berdosa kita berdoa, kita berzikir? Tak ada hadis bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Hukum dia ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. Itu 5 hukum dalam syariat kita. Bid'ah bukan semestinya haram. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah harus. Jadi kalau kita kata, oh ini Nabi tak ada buat, Nabi tak buat, Nabi jadi haram. Tak ada. Selagi itu dia tak menyalahi syariat, kita berdoa, minta ampun, berzikir, memuji Allah. Apa pula dosa pula ni? Ini kan Allah Ta'ala suruh, fazkurullah zikran kathira. Zikirlah kamu pada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Zikirlah, nak baca apa zikir? Subhanallah, subhanallah. Zikirlah, astagfirullah, astagfirullah. Zikirlah. Sebanyak mana?
Bukan makna mesti terikat, oh Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Nabi tak buat, mana kau tahu Nabi tak buat? Maaf tuan-tuan ya, kita cakap ni bahasa pasar pula boleh. Mana kita tahu Nabi tak buat? Kita dah hafal semua hadis. Kita pun tak terhafal semua hadis. Ulama-ulama kita hafal paling-paling kurang orang nak jadi mujtahid, nak jadi ulama ni zaman dahulu, mesti paling kurang 400,000 hadis. 400 dalam otak dia, bukan dalam komputer, tapi dalam otak dia. Dan bukan hanya hadisnya, dihafal hadisnya, matannya bahasa Arab, dihafal pula daripada siapa, sampai Rasulullah SAW. Subhanallah. Mana ada orang kita zaman sekarang ni seperti itu? Maaflah, jangan kata 400,000 hadis. 4 hadis pun kadang tak terbaca juga. Manalah dia nak baca? Tak fahamlah Ustaz bahasa Arab. Itulah dia. Kadang tahu bahasa Arab tapi dari siapa dia, simpulan pun tak teringat. Tak mampu kita. Kelemahan Allah. Maaf tuan-tuan ya, bukan nak kata apa. Tapi itulah kadang kalau kita rasa sedih lah. Kita sedih. Bukan kita marah sangat mereka, tapi kita kesian. Kesian. Amal tak ada. Orang zaman dulu banyak amal. Tapi orang zaman sekarang banyak pula kritik-kritik. Amal pun dah tak ada. Rezeki kita dah kurang dah. Rezeki amal itu dah kurang. Maaf tuan-tuan ya. Baik, begitulah dia kelebihan daripada hari Jumaat. Nah, begitu banyak kelebihan-kelebihan ini, ya, jadi kita doalah mutak-mutak masjid-masjid kita semua dibuka kembali. Habis Ustaz, kita orang perempuan, kalau masjid dah dibuka, kita nak pergi solat Jumaat, nak dapat kelebihan ni boleh? Boleh. Tapi kena minta izin suami lah. Tapi tempat tu terjauh daripada fitnah. Maknanya tempat orang perempuan, terasing daripada tempat lelaki. Dan jangan kerana orang perempuan datang solat, orang lelaki tak ada tempat. Itu tak boleh juga. Ya, sebab yang wajib orang lelaki. Orang perempuan tu tak wajib, cuma harus saja. Jadi kalau memang Ustaz tempat masjid ni dah khusus dah. Orang lelaki penuh ke tak penuh, memang ni tempat perempuan. Itu tak apa. Macam kita tengok Masjid Nabawi kan. Tempat orang perempuan mana orang lelaki boleh masuk. Orang perempuan penuh ke, kosong ke, tetap itu tempat perempuan. Macam tu juga Masjidil Haram. Jadi begitulah, kalau tempat tu ada khusus untuk perempuan, tak apa ya. Ya, hukum meninggalkan solat Jumaat. Berat ni hukum meninggalkan solat Jumaat. Sudah tentulah hukumnya haram. Dan termasuk dosa-dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang tinggalkan Jumaat 3 kali dengan tanpa uzur, maka itulah orang munafik. Tanpa uzur kita dah sebutkan dalam pelajaran kita lepas. Uzur yang dibolehkan dia tak datang solat Jumaat atau solat jemaah kerana dia sakit atau dia bimbang dengan dia pergi solat Jumaat tu akan menjadikan mudarat diri dia. Seperti sekarang ni lah ya. Kita pun dah lebih bimbang juga. Ni COVID ni belum selesai 100% lagi tuan-tuan. Tapi kita go stage by stage. Pelan-pelan, face by face. InsyaAllah. Mudah-mudahan satu masa kita akan dibuka masjid kita sepenuhnya. Tapi sabarlah. Dan kita diberi pahala kerana kita dah niat nak pergi solat Jumaat. Cuma keadaan tak membolehkan kita pergi solat Jumaat. Jadi insyaAllah lah Allah Ta'ala mudahkan kita. Jadi jangan sampai 3 kali Jumaat dia tinggalkan. Kalau dia tanpa uzur. Kalau ada uzur tu lain cerita. Macam sekarang ni kita ada uzur. Ataupun orang yang ada uzur, masalah dia kerja dia tak boleh elak. Ustaz, saya ni kerja macam ni, saya nak cari kerja lain pun tak ada juga. Ini sekarang zaman susah dapat kerja. Apa nak buat, dia kerja ada sekali dapat, ada sekali tak dapat. Bukan dia nak sengaja. Itu minta ampun sajalah kepada Allah Ta'ala ya. Tapi kalau boleh, carilah kerja yang dia boleh salat Jumaat. Kalau boleh setiap minggu. Kalau tak dapat setiap minggu, sekurang-kurangnya jangan sampai 3 kali turut-turut. Ya, kalau dia termis 1 kali 2 kali, tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut. Usahakanlah. Itu bagi orang yang bekerja lah ya. Dan demikian juga barang siapa yang meninggalkan salat Jumaat tanpa uzur yang darurat, maka dia akan dituliskan di kitab sebagai orang yang munafik dan tidak akan dihapuskan tulisan itu dan tak dirubah. Masya Allah. Dituliskan dia itu munafik. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu pokoknya kita jagalah ya. Tapi itulah saya dah sebutkan tadi, dengan keadaan kita sekarang COVID-19 ni, kita diberikan keuzuran ya. Bukan kita saja, satu dunia, ulama-ulama dari Azhar, daripada Saudi Arabia, semua sudah sepakat ya. Ini satu keuzuran yang dibimbangkan. Nah, kemudian dengan itu tak bolehlah kita keluar untuk solat Jumaat beramai-ramai kerana takut nanti dia menular penyakit COVID ini. Jadi diberikan step by step. Jadi kalau begitu kita diberikan keuzuran ya. Jadi begitulah. Kalau sekiranya, jadi kalau orang yang bekerja macam itulah ya. Kalau yang kerja itu company dia bukan orang Islam.
company dia tu tak faham Jumaat ni kewajib orang lelaki. Habis kita ustaz tak apalah, kita usahakan. Kalau dapat cari kerja yang lain, tak dapat juga buat sementara ni kita kerja juga. Tapi usahakan jangan sampai 3 kali Jumaat berturut-turut. Habis kalau tak dapat 4 minggu sekali baru dapat. Apa nak buat ya? Itu nasib dia. Dia pun minta ampun lah. Tapi kena minta ampun dengan Allah. Kena taubat, kena istighfar, minta ampun dengan Allah. Kerana kekurangan kita dan kelemahan kita ya. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa hadis lagi yang banyak mengenai tentang salat Jumaat. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat Jumaat tanpa uzur, bersedekahlah dia dengan 1 dinar. Jika tidak mampu, maka dengan setengah dinar. Dinar ni duit emas tuan-tuan ya. 4.25 gram 1 dinar. Oh, banyak tu. Mungkin dalam $100 tu. Tak apalah. Sedekahlah. Kita sedekah tu apa? Untuk menebuskan kafarah, menebuskan kita dosa kita ya. Kalau tak dapat banyak tu pun seberapa je kita sedekah. Itu kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur memang dia tak ada apa-apa dosa ya. Kalau tanpa uzur ni memang dia berlengah-lengah sampai Jumaat pun tertinggal. Itu tak boleh lah, berdosa lah kita ya. Ini untuk orang lelaki lah. Orang perempuan tak ada kena-mengena. Ni yang saya sebut ni untuk orang lelaki. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah untuk kita dalam pengajian petang ini. Dan selesai kita daripada tentang bicarakan solat Jumaat. Dan insya-Allah pengajian kita besok akan kita masuk pula dalam bab solat orang musafir. Ya, kita pun nak belayar ke mana-mana, ke haji, ke umrah ke, nak ziarah makan angin ke, melancong ke. Kita nak salat musafir, nak jamak, kasar, atas sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan insya-Allah pada pengajian yang berikutnya. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengundurkan diri, minta maaf banyak-banyak dalam payang-payang saya. Mungkin bahasa saya kasar, mungkin ada yang tak sedap dengar. Saya menyusun 10 jari dengan mohon maafkan kami. Para jemaah semua maafkan ke tidak? Ya, terima kasihlah banyak-banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, siapa yang ada ke lapangan, insya-Allah pada malam ini saya ada pengajian lepas maghrib 7.45 di Masjid Sultan, iaitu membicarakan tentang Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membicarakan tentang perihal pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan di Masjid Hasanah di Teban Garden jam 9 malam, iaitu membicarakan tentang kitab Al-Hikam ya. Jadi siapa ada ke lapangan silakanlah. Tak payah pergi masjid jauh-jauh, hanya buka di FB TM4 Travel saja atau FB masjid-masjid tersebut. Sekian saja dari saya, minta maaf banyak. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca istighfar, minta ampun daripada Allah SWT. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.